Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan belajar cara menulis rujukan gaya American Psychological Association APA edisi ke-7. Penulisan ilmiah memerlukan kita merujuk sumber bahan. Bahan tersebut mestilah berautoriti, tidak kiralah bahan bercetak atau bahan dalam talian. Bahan-bahan yang dirujuk ini kemudiannya perlu disenaraikan sama ada dalam rujukan atau bibliografi. Persoalannya, apakah perbezaan antara rujukan dengan bibliografi? Sebenarnya, rujukan merujuk kepada bahan yang dirujuk dan dijadikan kutipan dalam penulisan. Maksudnya, kalau kita rujuk bahan A dan buat kutipan bahan tersebut, maka kita akan menulis rujukan. Tetapi, bibliografi merujuk kepada bahan yang dirujuk dan tidak dirujuk tetapi berkaitan dengan penulisan tersebut. Lazimnya, untuk tugasan, kita akan menulis rujukan. Maklumat rujukan yang ditulis itu perlulah selari dengan sumber bahan yang dikutip, yakni bahan-bahan yang dijadikan kutipan dalam penulisan kita. Dalam slide ini, kita dapat lihat nama pengarang kutipan dalam teks ditulis dalam entry rujukan. Pertama, nama Dilah Tuah 2018. Kedua, nama Ying. Kenapa nama Ying ditulis dalam kutipan untuk rujukan Ying BT? Jawapannya selepas ini. Untuk menulis nama pengarang, gelaran akademik seperti Profesor, Doktor perlu digugurkan. Begitu juga dengan gelaran keagamaan Haji bagi beragama Islam. Gelaran kurniaan Tan Sri, Datuk tidak perlu dimasukkan dalam penulisan. Sama seperti menulis kutipan, bangsa bagi pengarang perlu diberi perhatian. Bagi pengarang berbangsa Melayu, Bumiputra, Sabah dan Sarawak serta pengarang berbangsa India, tulis nama penuh pengarang tetapi gugurkan bin, binti, anak, anak kepada, anak perempuan atau anak lelaki. Lihat contoh berikut. Aminah binti Abdullah ditulis Aminah Abdullah. Oliver Rachel anak Tungsing ditulis Oliver Rachel Tungsing. Puveshwaran anak lelaki Muniandi ditulis Puveshwaran Muniandi. Hal ini berbeza dengan pengarang berbangsa Cina kerana pengarang Cina mempunyai nama keluarga iaitu surname. Malahan, pengarang Cina juga ada nama Kristian. Contoh yang diberikan Lau Ailin. Yang manakah nama keluarga? Ya, Lau. Maka untuk rujukan tulislah Lau A.L. yakni parab nama Cina pengarang tersebut. Jika dengan nama Kristian, parabkan nama Kristian juga selepas membawa nama keluarga ke hadapan. Agnes Hui Jingjing akan menjadi Hui A.J.J. Pengarang barat juga ada nama keluarga yang kita panggil last name. Last bermaksud akhir, maka nama terakhir pengarang sahaja perlu ditulis dan dibawa ke hadapan. Yang lain parabkan. Contoh, Oliver Jones. Tulis John, last name dibawa ke hadapan, kemudian O untuk Oliver. Diingatkan, selepas menulis nama keluarga, letakkan tanda baca koma. Nama yang diparabkan, letakkan tanda baca noktah. Konsep ini sama bagi pengarang-pengarang yang ada nama keluarga. Seterusnya, mari kita lihat cara menyusun rujukan gaya APA. Jumlah nama pengarang mempengaruhi dalam penulisan rujukan. Jika dalam kutipan et al. Digunakan bagi bahan yang ditulis oleh 3 pengarang, dalam rujukan tidak wujud et al. Anda perlu menulis semaksimum 20 orang nama pengarang. Jika lebih, tulis nama pengarang pertama hingga ke-19. Letakkan elipsis, yakni 3 titik diikuti nama pengarang terakhir. Katakanlah
Ada 30 nama pengarang dalam artikel jurnal yang anda rujuk. Selepas 19 nama, elipsis masukkan nama pengarang ke-30. Pastikan nama pengarang ditulis tepat mengikut cara penulisan berdasarkan bangsa. Bagi bahan yang ditulis oleh organisasi, tulis lengkap nama organisasi tersebut. Seterusnya, kita akan lihat cara penulisan nama pengarang mengikut sumber bahan. Fokus saya hanya kepada bahan yang digunakan untuk menyiapkan portfolio, iaitu buku, artikel jurnal, tesis disertasi dan kertas persidangan. Pertama, kita lihat sumber bahan buku. Contoh yang diberikan ialah buku bercetak. Penulisan dimulai dengan nama pengarang, diikuti tahun, judul dan penerbit. Untuk judul bahan, penulisannya secara miring atau italik. Hanya pangkal judul sahaja dimulai dengan huruf besar, kecuali jika ada kata nama khas. Bab dalam buku merupakan variasi kepada sumber bahan buku. Jika merujuk bab dalam buku, anda perlu menulis nama pengarang, tahun, tajuk dalam bab buku, nama penyunting atau penyusun, judul buku, muka surat dan penerbit. Untuk tajuk bab dalam buku dan judul buku, hanya pangkal judul atau tajuk sahaja dimulai dengan huruf besar, kecuali jika ada kata nama khas. Judul buku perlu ditaip miring. Bagi buku dalam talian, susunan penulisannya sama sahaja dengan buku bercetak. Tetapi selepas nama penerbit, tulislah URL atau DOI. Lihat contoh tersebut. Jika buku tersebut ditulis oleh organisasi dan organisasi tersebut juga bertindak sebagai penerbit, tulis nama organisasi pada bahagian pengarang sahaja. Abaikan nama penerbit. Tulis URL atau DOI jika bahan dalam talian. Lihat contoh yang diberikan. Kita beralih kepada bahan kedua, iaitu artikel jurnal. Kita lihat dahulu artikel jurnal bercetak. Dari segi binaan penulisan rujukan dimulai dengan nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal, jilid jika ada, nombor atau isu jika ada dan muka surat. Judul artikel perlu dimulai dengan huruf besar kecuali jika ada kata nama khas. Nama jurnal merupakan kata nama khas. Setiap pangkal perkataan perlu ditaip dengan huruf besar kecuali kata hubung dan kata sendi. Nama jurnal dan jilid perlu ditaip miring. Lihat contoh yang diberikan. Binaan dan cara menulis rujukan bagi artikel jurnal dalam talian sama ada dengan URL atau dengan DOI adalah sama dengan jurnal bercetak. Selepas muka surat, tambahkan URL atau DOI sahaja. Yang berikut merupakan contoh artikel jurnal dengan URL. Ini pula contoh artikel jurnal dengan DOI. Kita beralih pula kepada sumber bahan ketiga, iaitu tesis atau disertasi. Untuk makluman, kertas projek dan latihan ilmiah juga termasuk dalam kategori ini. Bagi tesis atau disertasi bercetak, binaannya dimulai dengan nama pengarang, tahun, judul tesis atau disertasi, kemudian dalam kurungan sesiku tulis tesis atau disertasi atau kertas projek atau latihan ilmiah. Kemudian peringkat pengajian sama ada kedoktoran, sarjana atau sarjana muda dan nama institusi. Kemudian tutup kurungan sesiku. Judul tesis perlu dimulai dengan huruf besar kecuali jika ada kata nama khas. Taip miring judul tesis. Contoh seperti berikut. Untuk tesis disertasi dalam talian, jika diperhatikan cara penulisannya sama seperti penulisan bercetak, tetapi frasa tidak diterbitkan, itu perlu digugurkan. Di akhirnya, letakkan URL bahan. Lihat contoh berikut.
Sumber bahan yang terakhir ialah kertas persidangan atau simposium atau kolokium atau seminar. Untuk menulis rujukan, mulakan dengan nama pembentang, kemudian tarikh. Tarikh perlu diletakkan lengkap, iaitu ada tahun, bulan dan hari bulan. Kemudian, jodoh kertas kerja. Dalam kurungan sesiku, tulis jenis persidangan dan tutup kurungan sesiku tersebut. Kemudian, tulis nama persidangan dan lokasi persidangan itu diadakan. Untuk penulisan jodol kertas persidangan, huruf besar hanya di awal jodol sahaja. Yang lain, gunakan huruf kecil kecuali jika ada kata nama khas. Jenis dalam kurungan sesiku ini akan berubah bergantung kepada jenisnya. Boleh jadi pembentangan poster, sesi persidangan atau simposium seperti berikut. Untuk menulis rujukan, keseragaman penulisannya sangat penting. Terdapat 6 ciri keseragaman yang perlu dipatuhi. Pertama, rujukan mesti dimulai pada muka surat baharu. Kedua, susunan setiap entry rujukan berdasarkan urutan abjad A hingga Z. Lihat 3 sumber yang ditulis. Untuk Muhammad dan Mohi bagi sumber 1 dan sumber 2, sudah pasti huruf D dahulu, baru huruf I. Dan jika kita lihat antara huruf M dan huruf Y bagi bahan 1, 2 dan 3, M dahulu. Ketiga, simbol dan digunakan untuk bahan yang ada 2 nama pengarang atau lebih. Keempat, santak kanan 1 kali atau 0.5 inci. Lihat entry rujukan. Hanya baris pertama setiap entry sahaja bermula di hujung. Kelima, langkau 2.0 dan yang keenam yang terakhir perlu dibuat imbang teks atau justify. Sebenarnya, terdapat pelbagai aplikasi elektronik yang membantu kita untuk membina rujukan dengan pantas. Antaranya, Cite a Website dan Citefast. Secara kesimpulan, rujukan merupakan panduan kepada pembaca untuk mengetahui sumber asal bahan yang dikutip. Tulislah rujukan mengikut format yang betul. Sekian, terima kasih.